Pengenalan latar belakang konflik. Konflik di Bosnia dan Herzegovina dari tahun 1992 hingga 1995 adalah salah satu konflik paling berdarah di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Pembersihan etnik. Perkara ini merupakan salah satu persatu kegiatan kejam terhadap kemanusiaan yang telah dilakukan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, ialah pembersihan etnik yang berlaku semasa konflik Bosnia dan Herzegovina. Contoh paling mengerikan ialah pembunuhan beramai-ramai di Srebrenica pada Julai 1995, di mana tentara Serb Bosnia membunuh lebih 8.000 lelaki dan kanak-kanak Bosnia. Pembunuhan beramai-ramai, rogol sistematik, penyiksaan, dan pemindahan paksa adalah antara jenayah ini. Tribunal Jenayah Antarabangsa telah mengklasifikasikan jenayah ini sebagai pembunuhan beramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnan Zamzuri. Di era 13.1.1 Sains akan membentangkan berkenaan dengan konflik Bosnia-Herzegovina. Konflik Bosnia-Herzegovina ini terjadi setelah berlakunya ketegangan etnik di Balkan bermula sejak zaman pembentukan Yugoslavia selepas Perang Dunia Kedua dan memuncak selepas kematian pemimpin Josip Broz Tito. Melalui kebangkitan nasionalisme Serbia di mana Slobodan Milosevic mempromosikan ideologi Serbia besar yang menindas etnik lain terutama Bosnia sekaligus menyuarakan konflik di Bosnia. Seterusnya berlaku perpecahan etnik dan justifikasi sejarah oleh pemimpin nasionalis Kroatia dan Serbia menggunakan kisah penderitaan sejarah sebagai alasan untuk memecah belahkan Bosnia secara agresif. Terjadi Srebrenica pada tahun 1995 setelah kawasan selamat PBB di Srebrenica diseroboh tentera Serbia di bawah Ratko Mladic. Lebih 8,000 lelaki dan kanak-kanak lelaki Bosnia Muslim dibunuh. Pembunuhan beramai-ramai ini menjadi simbol tragedi Eropah moden dan pengetahuan mengenyainya penting untuk mencegah kekejaman serupa di masa hadapan. Seterusnya adalah hak asasi yang telah dilanggar akibat konflik ini. Di konflik di Bosnia-Herzegovina telah banyak melanggar hak asasi manusia, antaranya ialah pembunuhan dan penyiksaan di mana ribuan orang awam dibunuh secara kejam termasuk wanita dan kanak-kanak. Rogol digunakan sebagai strategi perang untuk menghina, menguasai dan memusnahkan identiti etnik. Dianggarkan lebih 12,000 wanita dirogol termasuk gadis muda dan wanita emas. Pengusiran dan pelarian di mana lebih 520,000 rakyat Bosnia menjadi pelarian dan lebih 1.3 juta kehilangan tempat tinggal akibat peperangan dan penghapusan etnik. Ramai mangsa mengalami trauma stigma sosial. Dengan mengiktirafkan pelanggaran hak asasi di Bosnia ini penting untuk memulihkan kebenaran, membina perdamaian dan mencegah kekejaman berulang demi masa depan yang lebih berberi kemanusiaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fazli. Saya akan membentangkan mengenai Tribunal Jenayah Antarabangsa untuk bekas Yugoslavia atau ICTY. Tribunal ini ditubuhkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi mengadili individu yang melakukan pelanggaran serius terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa, khususnya semasa Perang Balkan termasuk di Bosnia dan Herzegovina. Matlamat utamanya ialah untuk yang pertama mewujudkan tanggung jawab terhadap jenayah seperti pembunuhan beramai-ramai, jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Yang kedua, memberikan keadilan kepada bangsa dan memupuk perdamaian serta keselamatan di rantau tersebut. Selain itu, tribunal ini juga berfungsi untuk mencegah jenayah antarabangsa pada masa depan dengan memastikan bahawa tiada siapa yang kebal daripada undang-undang termasuk pemimpin politik dan tentera. Antara kes yang paling terkenal ialah Radovan Karadzic dan Ratko Mladic. Kedua-duanya dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan seperti pembersihan etnik, jenayah perang dan pembunuhan beramai-ramai. Karadzic dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2016, manakala Mladic pada tahun 2017. Keputusan ini bukan sahaja membawa keadilan kepada bangsa tetapi juga menetapkan satu presiden penting dalam undang-undang jenayah antarabangsa, bahawa semua individu tanpa mengira kedudukan boleh dan harus dipertanggungjawabkan atas jenayah berat yang dilakukan. Perjanjian Keamanan Dayton yang ditandatangani pada tahun 1995.
Perjanjian ini sangat penting karena ia menamatkan perang Bosnia, yaitu salah satu konflik paling ganas selepas kejatuhan Yugoslavia. Rundingan yang berlangsung dari 1 hingga 21 November 1995 di Dayton, Ohio, Amerika Serikat, dengan peranan utama dimainkan oleh Amerika Serikat, khususnya diplomat Richard Holbrooke serta Kesatuan Eropa. Antara tokoh utama yang menyertai rundingan ialah Alija Izetbegovic, Presiden Bosnia dan Herzegovina, Franjo Tudman, Presiden Kroasia, dan Slobodan Milosevic, Presiden Serbia. Hasil perjanjian ini, Bosnia dan Herzegovina dibentuk sebagai sebuah negara berdaulat tunggal tetapi dibahagikan kepada dua entiti utama, yaitu Persatuan Bosnia dan Herzegovina yang majoritinya Bosniak dan Kroat, dan Republik Srpska yang majoritinya penduduk Serb. Selain itu, perjanjian ini juga menetapkan beberapa perkara penting termasuk pilihan raya demokratik, pemulangan pelarian, dan pendakwaan terhadap jenayah perang. Secara keseluruhan, perjanjian Dayton bukan sahaja berjaya menamatkan konflik bersenjata, tetapi juga menjadi contoh penting bagaimana kuasa diplomatik antarabangsa boleh menyelesaikan krisis melalui perundingan dan bukan keganasan. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan membentangkan tentang kejayaan ICTY untuk menegakkan undang-undang antarabangsa. Oke, yang pertama itu pengenalan kepada ICTY, yaitu ICTY ditubuhkan untuk menghukum jenayah perang di bekas Yugoslavia, khususnya Bosnia-Herzegovina. Itu case pentingnya, itu merujuk kepada individu seperti Radovan Karadzic, Duško Tadić, dan Ratko Mladić yang dihukum karena genosid ke atas Muslim Bosnia dan etnik lain. Oke. Seterusnya itu undang-undang antarabangsa, itu genosid yang diiktiraf sebagai jenayah antarabangsa yang menurut Konvensi PBB 1948 dan Resolusi 96/1. Oke, kejayaan ICTY, yaitu ICTY memberikan keadilan kepada bangsa. Buktinya itu bahwa jenayah perang tidak kebal daripada undang-undang. Definisi konflik. Konflik berlaku apabila dua pihak atau lebih mempunyai kepentingan, matlamat, atau hasil yang bertentangan. Ia boleh berlaku antara individu, kumpulan, atau negara. Konflik sering timbul dalam konteks persaingan dan kerjasama. Tujuan resolusi konflik yaitu untuk mengurangkan ketegangan dan mencegah konflik bersenjata, mencari penyelesaian yang lebih efektif. Ia juga untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan. Pendekatan resolusi diplomasi yaitu rundingan antara pihak terlibat, mediasi pihak ketiga, peranan negara dan organisasi antarabangsa seperti PBB dan EU. Kajian case yaitu Bosnia dengan Herzegovina, yaitu contoh relevan yang pendekatan perundingan antarabangsa yang itu perjanjian penting, yaitu perjanjian Dayton 1995, rundingan terbuka yang melibatkan Carrington dan Cotillero Plan yaitu 1992, Vance-Owen Plan 1993. PBB dan EU itu hasil perjanjian Dayton. Bosnia dengan Herzegovina menjadi negara demokrasi. Amerika Serikat dan EU sebagai kuasa perantara yaitu untuk membuka ruang keadilan yang menggunakan kuasa daripada Tribunal Jenayah Antarabangsa yaitu ACTY. ACTY yang penting dalam pendakwaan penjenayah kerana resolusi konflik amatlah memerlukan usaha yang pelbagai daripada pihak yang berdekat, yang memberikan pendekatan diplomatik. Itu contohnya seperti kes Bosnia dan Herzegovina yang membuktikan pentingnya kerjasama antara bangsa dalam menamatkan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayub bin Salim, memegang nomor metrik BA 2316078. Saya akan meneruskan dengan kesimpulan, walaupun misi pengaman UN-FOFOR tidak dapat menghentikan banyak keganasan, PBB dan NATO mainkan peranan penting dalam menangani konflik ini. Dengan bantuan NATO, perjanjian Dayton pada tahun 1995 menamatkan perang dan membahagikan Bosnia dan Herzegovina kepada dua negara dengan autonomi yang luas. Pertama sekali, perjanjian Dayton menunjukkan cara yang berkesan untuk menyelesaikan konflik. Ia menunjukkan bahawa perdamaian boleh dicapai melalui diplomasi, rundingan,
dan penglibatan pihak ketiga. Konflik ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengekalkan undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan kestabilan di seluruh dunia. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.